dengan Persatuan Franchise Malaysia. Dan pada petang ini kita akan membincangkan satu isu yang amat relevan dan juga isu yang sering mendapat persoalan daripada penggiat industri di luar sana. Dan pada hari ini kita akan membincangkan satu isu yang penting, iaitu pensijilan halal, panduan permohonan franchisor dan franchisee. Kita akan bersiaran selama lebih kurang 1 jam. Dan bersama-sama dengan saya pada hari ini merupakan penceramah ataupun speaker yang akan berkongsi pengalaman mereka. Dan kita ada dua perspektif yang berbeza yang sangat bagus sebenarnya sesi kita pada petang ini. Kita ada Puan Nur Shazrin bin Nazi Mudin daripada JAKIM yang merupakan penolong pengarah kanan. Dan kita ada Puan Ros Dalina Ibrahim, pengarah halal, risk management and compliance, McDonald Malaysia. Jadi penceramah kita pada petang ini akan sama-sama mengupas, berkongsi dan juga bersedia untuk menjawab apa sahaja persoalan. Jadi untuk yang pendengar yang bersama-sama dengan kita pada petang ini, bolehlah sekiranya ada soalan, majukan soalan, sama ada boleh tinggalkan di chat box, ataupun yang bersiaran dengan kita di live Facebook, bolehlah just letak soalan-soalan yang nak ditanyakan dan kita akan cuba sebaik yang mungkin untuk menjawab persoalan yang dimajukan. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut untuk topik pensijilan halal, so saya kira perlu untuk kita berkenalan dengan lebih lanjut lagi siapakah panel yang akan berkongsi pengalaman dengan kita pada hari ini. Saya bacakan sedikit biografi. Jadi di sebelah kiri saya ni adalah Puan Siti Nur Atirah bin Idris, penolong pengarah kanan bahagian pengurusan halal JAKIM. Puan Siti Nur Atirah adalah penolong pengarah kanan bagi bahagian pengurusan halal di JAKIM. Beliau telah berkhidmat di JAKIM selama lebih 10 tahun, bermula daripada tahun 2012 dan telah menyertai beberapa seksyen, iaitu seksyen proses, seksyen audit dan juga pemantauan juga. Selamat datang Puan Siti Nur Atirah ke webinar kita. Terima kasih Puan. Okey. Seterusnya Puan Ros Dalina Ibrahim yang merupakan Director Halal, Risk Management and Compliance, McDonald. Jadi Puan Ros Dalina merupakan di bahagian pengurusan risiko dan pemantauan McDonald di bawah syarikat Gerbang Alaf Restoran Sdn Bhd. Beliau bertanggungjawab ke atas semua hal ehwal halal syarikat daripada permohonan baharu dan pembaharuan, latihan, promosi, pemantauan, pengurusan risiko, pematuhan dan aktiviti community, audit dalaman dan luaran serta pengurusan ahli dalaman, jawatan kuasa halal dan pengurusan manusia di bawah pekerja asnaf. Dan beliau juga berpengalaman dalam menguruskan pengoperasian restoran serta sumber rantaian bekalan, termasuklah supply chain dia, logistik dan halal untuk McDonald Malaysia dan Singapura. Beliau juga turut mengetuai pengurusan halal bagi McDonald Malaysia dan juga sebagai panel membangunkan NOS, National Occupancy Skill, dan WIM untuk pengurusan halal tahap 5, 4 dan 5. Maknanya Puan Ros Dalina juga memberi training Puan. Okey, selamat datang ke webinar siri 2 untuk 2022. Terima kasih Prof. Okey, terima kasih. Jadi kita mulakan dululah dengan Puan Nur Shazrin daripada halal. Okey, sekejap Oh, Puan Nur Atirah. Puan Atirah. Atirah daripada halal. Okey, Puan Siti Nur Atirah. So sekarang kita semua sedia maklum yang halal ini bukan setakat kita kata pensijilan untuk syariah compliance, tetapi di luar sana halal juga kadang-kadang merupakan satu branding ataupun boleh dijadikan competitive advantage, iaitu persaingan, boleh menjadi sebagai tools persaingan di kalangan penggiat industri di luar sana. Jadi kalau boleh kongsikan dengan pendengar kita pada hari ini kenapakah penting organisasi untuk mendapatkan pensijilan halal, dan juga apakah perkara-perkara yang baharu mungkin ada yang nak tahu apakah any updates terbaru berkaitan dengan industri halal. Silakan Puan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Puan Prof Moderator dan pihak penganjur atas kesudian menjemput bahagian kami dalam program pada petang ini.
Okey, sebelum itu saya ingin menerangkan sedikit definisi berkenaan halal. Okey, halal adalah perkara yang dibenarkan oleh hukum syarak. Okey, manakala makanan halal pula bermaksud makanan dan minuman yang dibenarkan oleh hukum syarak dan menepati syarat-syarat, iaitu tidak mengandungi apa-apa bahan daripada haiwan yang tidak halal kepada orang Islam mengikut syarak atau produk daripada haiwan yang tidak disembelih mengikut syarak. Selain itu, makanan dan minuman tersebut tidak mengandungi najis mengikut hukum syarak dan selamat dimakan, tidak beracun, tidak memabukkan atau tidak memudaratkan kesihatan. Okey, untuk soalan persijilan halal adalah penting. Okey, kita boleh tengok mana-mana syarikat yang mendapat persijilan halal. Okey, yang pertama kita dapat lihat daripada segi perkembangan perniagaan mereka. Okey, mereka dapat pergi jauh sebab ada added value kepada syarikatnya. Okey, selain itu juga dapat menambah keyakinan kepada pengguna terhadap satu-satu produk, menu ataupun syarikat bila ada sijil halal. Okey, untuk perkembangan yang terkini, JAKIM telah mengeluarkan manual prosedur pensijilan halal yang baru, iaitu pada tahun 2020. Kita kemaskini daripada MPPHM 2014. Okey, dalam MPPHM tu banyak juga yang kita adalah syarat-syarat yang kita longgarkan dan kita tambah untuk memastikan persijilan halal itu terjaga. Oh, okey. Jadi maknanya di sini kepentingan halal tu bukanlah setakat ianya adalah syariah compliance kerana kebanyakan pelanggan kita yang Muslim, maka mereka memang nak makanan yang halal. Tetapi selain itu penting sebab yang seperti yang banyak juga kajian yang menunjukkan bahawa apabila sesebuah organisasi itu mempunyai sijil halal, maka dia menambahkan keyakinan pengguna Ya, betul. Kerana macam yang Puan Atirah kongsikan tadi, ianya juga bermakna bersih, selamat Betul tu. Betul kan? Kita akan tengok daripada raw material sampai ke production. Jadi antara perkembangan terbaru adalah ada perubahan dari segi manual tadi Manual Itu. prosedur persediaan halal Malaysia. Tuan Puan boleh dapat dalam portal Halal JAKIM. Kita boleh download dan yang terkini juga MHMS 2020 berkenaan sistem manual. jaminan halal. Jadi manual ni sudah pastinya bukan sesuatu yang akan menyukarkan lagi, maknanya tadi ditambah baik, Ditambah baik dan untuk menyenangkan membantu. sedikit untuk membantulah. So berapa kerap sebenarnya manual ini di update Yang itu kita tak ada spesifik masa, cuma bergantung pada keperluan. Bila last kali update yang manual mungkin ada? 2020. Okey, jadi dalam lebih kurang 2 tahun macam tu Betul. Okey, so terima kasih atas perkongsian tadi. Jadi kita telah dengar secara ringkasnya kepentingan halal dan juga berkaitan dengan dia added value dan sebagainya, dan ada perkembangan terbaru. Jadi kita teruskan dengan Puan Rosdalina So bila Puan Rosdalina ni daripada McDonald, jadi sebelum kita bercerita tentang halal ni, ramai yang nak tahu ni apa perkembangan terbaru McDonald. Apakah perkembangan terbaru McDonald ni, ramai yang nak tahu. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput kami menjadi salah seorang daripada penceramah hari ini. Dan kami akan cuba kongsi sebanyak yang boleh berkenaan permohonan persediaan halal untuk franchisee. Jadi kalau McDonald's ni, kalau nak bercakap pasal perkembangan terkini, perkara pertama kami nak cerita promosi lah Sebab tiap-tiap bulan memang ada perkembangan terkini. Jadi untuk bulan 5 ni, promosi kami ialah Samurai Burger. Jadi silalah datang ke McDonald's. Okey, yang keduanya untuk tahun 2022, syarikat menjangkakan kami projek untuk buka outlet lagi 35 outlet seluruh Malaysia. 35 dan kami memerlukan banyak pekerja, ramai pekerja. Dijangka kami perlu lagi 10,000. Jadi siapa-siapa yang ada berminat, datanglah jumpa kami. Jadi how soon tu yang memerlukan pekerja tu? ASAP, soon as possible. And then untuk bulan 5 ni, kalau dari segi CSR program, bulan 5 merupakan bulan untuk guru-guru. Jadi kami ada sambutan istimewa untuk guru-guru. Jadi dia adalah program yang kami adakan. Dan terbarunya untuk tahun 2022, dari segi pembayaran zakat,
kami membayar zakat lebih awal. Selalunya kami bayar akhir tahun bila sudah cukup haul. Tapi kali ini kami bayar lebih advance supaya dia dapat diagihkan dengan lebih cepat kepada orang-orang yang memerlukan. So setakat ini dah 6 negeri kami dah membuat pembayaran zakat. Satu perkembangan yang memang patut dikongsikanlah dengan semua yang bersama-sama dengan kita pada petang ini ya. Ya, Puan. Yang paling penting tu perlu lebih banyak manpower. Ya, betul. Memang kalau kita tahu seluruh Malaysia pun memang tak kira McDonald's ke ataupun restoran biasa, semua ada kekangan mendapatkan pekerja untuk bekerja di outlet. Jadi mana-mana pelajar institusi pengajian tinggi yang akan bercuti semester nanti bolehlah buat part time ya. Boleh jumpa saya pun tak apa. Okey, jadi berbalik kepada isu yang kita bincangkan pada petang ini ya, Puan Rusdalina. Jadi tadi dah dikongsikan tentang kepentingan, ada perkembangan terbaru tentang perubahan manual dan sebagainya. Jadi untuk McDonald's sendiri sebagai institusi yang mematuhi ya pensijilan halal dan maksudnya satu premis perniagaan yang besar dengan rangkaian franchise. Jadi boleh tak kongsikan bersama pendengar kita pada petang ini tentang struktur pematuhan tu. Struktur pematuhan pensijilan organisasi McDonald berkaitan dengan pensijilan halal. Silakan Puan. Okey, Prof boleh panggil saya Ros je, Prof. Nama Okey, saya panjang. Panggil Puan Rosnah. Ros, yes. Ya, okey. Kalau secara ringkasnya struktur pematuhan organisasi kami, kami ada Internal Halal Committee yang merupakan jawatan kuasa yang mengurus, membangun, mengawal dan memantau keberkesanan sistem jaminan halal kami. Ya. Jadi di bawah Internal Halal Committee itu kami ada unit halal yang merupakan pelaksana lah apa-apa peraturan ataupun SOP yang ditetapkan oleh IHC. Unit halal akan melaksanakannya dengan bantuan di division-division lain yang terlibat dalam rantaian halal kami lah. Ya, seperti marketing dan operasi dan sebagainya. Lepas tu dari segi pematuhan kami mewajibkan restoran melalui internal audit minimum setahun sekali supaya kita nak pastikan tiada ketirisan pematuhan halal di setiap outlet. Sebab sehingga sekarang kami ada 324 outlet. Jadi bila kalau Prof tahu, kami ni memang industri menjual burger, tapi kalau lihatnya lebih kepada management of people tau, pengurusan manusia. Sebab memang McDonald's ada SOP yang canggih, yang bertulis, yang memang kalau dipatuhi memang cantiklah sistem kita. Tapi bila dia melibatkan manusia, akan ada ketirisan pemantauan yang memerlukan pemantauan lah supaya tidak ada risiko pada brand kami. Jadi apa yang dikongsikan oleh Puan Ros tadi sebenarnya bagi untuk struktur pematuhan, antara perkara yang penting adalah pertama sekali dari segi governance ya, ada internal audit. Jadi maknanya sebab itulah McDonald boleh mengekalkan pensijilan dan sebenarnya ada dedicated team yang sebenarnya memfokuskan tentang apa sahaja isu berkaitan dengan halal, pensijilan halal, iaitu internal audit dalam satu. Maknanya internal audit ni selain daripada mereka memegang tanggungjawab berkaitan dengan halal, mereka juga ada tugasan lain yang berkaitan dengan core business atau memang fokus kepada halal saja? Kita selalunya akan memakai beberapa topi lah. Ya, kita akan tengok quality, kita akan tengok standard, and then kita akan tengok food safety, kita akan tengok dari segi management of people. Sekali lah tu. Semua sekali dan latihan. Yep. Jadi dan keduanya tadi dikongsikan berkaitan dengan internal audit ya. Maknanya internal audit ni memang sebelum JAKIM audit buat internal audit ya berkaitan dengan halal. Okey. Jadi satu perkongsian yang sebenarnya itu macam perlu ada ya. Kalau mana-mana di luar sana yang tanya macam mana susah nak dapatkan pensijilan halal. Maknanya struktur internal audit, maknanya committed dari segi dalaman itu adalah amat penting sekali ya. Jadi Puan Atira, bila kita berkata tentang industri franchise, kita ada franchisor dengan franchisee ya. Jadi ramai di luar sana yang memang berhajat ya untuk memulakan, ada yang sedang,
ada yang fikir nak franchise, nak pensijilan halal ya. Jadi boleh tak ceritakan ya, kita nak dengar sendiri daripada pihak JAKIM. Ni panjang juga ceritanya tapi I'm sure dah bertahun-tahun buat, dia boleh explain dengan lebih difahami lah ya. Proses pensijilan halal dari permohonan hinggalah mendapat tu secara apa yang boleh dikongsikan. Ya. Okey, selalunya untuk permohonan premis berangkai ni, yang franchise-franchisor ni, okey, ada dua jenis. Okey, satu yang memang ada dapur berpusat. Okey, dapur berpusat ni maksudnya adalah tempat pemprosesan dan penyediaan makanan ataupun minuman halal yang dibuat untuk diedarkan kepada outlet ataupun premis bergerak. Okey, selalunya dapur berpusat ni dia menghasilkan makanan yang siap ataupun separuh siap. Okey, manakala yang premis berangkai ni, okey, untuk permohonan halal bagi permohonan yang baru, okey, saya pasti yang setiap syarikat mempunyai dah ada pelan perniagaan masing-masing. Okey, jika outlet yang nak dibuka tu di seluruh Malaysia, okey, pihak syarikat boleh membuat permohonan dalam sistem MyEHalal iaitu www.halal.gov.my. Okey, dalam untuk skim premis makanan, okey, dalam permohonan tu pihak syarikat boleh klik premis berangkai. Premis berangkai. Okey, tapi mana-mana outlet yang ada dapur berpusat, okey, pihak syarikat perlu memohon dapur berpusat dahulu. Sebab dapur berpusat ni kita kira di bawah skrim produk makanan, dia macam kilang. Dia akan buat sebab dia tidak serve di situ ya. Dia tak serve situ, dia akan buat sama ada makanan siap ataupun separuh siap dan diedarkan kepada premis. Adalah penting untuk dapur berpusat ni ada sijil halal dahulu, supaya bila makanan tersebut sampai di outlet, so main ramuan daripada dapur berpusat tu dah ada sijil. So bila dia hantar ke premis berangkai, so premis berangkai boleh mohon di bawah premis makanan tadi. Dia akan mohon untuk permohonan premis berangkai, semua permohonan ini adalah di bawah JAKIM, supaya untuk penyelarasan daripada segi pemeriksaan dokumen, pengauditan dan pemantauan. Yang Central Kitchen tadi? Central Kitchen tu dia bawah JAKIM juga. Kalau mengikut manual yang baru, yang MPPHM 2020. Kalau yang MPHM yang 2014 yang terdahulu, memang Central Kitchen tu dia di bawah negeri. Okey, jadi sekarang ni dua-dua pun di bawah JAKIM untuk penyelarasan. Okey, so premis berangkai boleh mohon. Yang penting dalam semasa membuat permohonan, di bahagian maklumat syarikat, pihak industri perlu klik premis makanan berangkai, supaya permohonan tersebut akan masuk ke dalam JAKIM. Dia ada kategori restoran, hotel kalau dalam permohonan. Bila dia klik dekat bahagian premis makanan berangkai, so permohonan tersebut automatik akan masuk kepada JAKIM. Sebab kita sistem MyEHalal ni satu Malaysia guna. So Jain Main pun ada guna. So sistem kita akan automatik dia agihkan permohonan tersebut. Jadi nak memohon pun kena betul cara betul dia. Caranya. Okey, itu dari segi Central Kitchen dengan premis yang akan serve. Tapi kalau franchisor dengan franchisee, maknanya semesti dia ikut store jugalah ya? Sama juga. Okey, kalau untuk franchisor, franchisee ni dia, kalau kami setakat ni kami lihat banyak jenis-jenis perniagaan mereka. So seeloknya kalau ada dua entiti yang membawa jenama yang sama, okey, franchisor dan franchisee ni perlu permohonan halal boleh dibuat secara berpusat. Oh, secara berpusat. Secara berpusat. Oleh franchisor. Oleh franchisor. Okey, untuk ini sama jugalah untuk proses penyelarasan dan keseragaman. Sebab sebelum ni ada juga yang untuk franchisee masing-masing mohon. So bila masing-masing mohon tu dia macam ada sedikit kesukaran untuk memahami proses halal ni. So kita banyak syarikat yang datang meminta pandangan kepada kita, dan kita membuat keputusan untuk franchisor, franchisee lebih mudah jika diuruskan secara berpusat. Jadi adakah apabila franchisor itu telah mendapat persijilan halal, maka franchisee yang kemudiannya, contoh franchisee baru akan lebih mudah untuk dapat
persijilan halal? Adakah ianya automatik atau Dia tak automatik, perlu cuma proses permohonan tu lebih mudah. lebih mudah sebab JAKIM dah faham gitu JAKIM dah faham dan pihak franchisor pun dah faham. Sebab dia punya perniagaan sama je, menggunakan menu yang sama. Mungkin raw material raw sama, material pun daripada tempat yang supplier yang sama, sama, daripada dapur berpusat tadi kan. So proses tu lebih lancar untuk outlet-outlet yang baru. Jadi itu tadi kita sebenarnya bercerita tentang permohonan dahulu ya, terutama dalam konteks franchisor, franchisee ataupun yang ada central kitchen. Jadi kadang-kadang dekat stage permohonan tu dah confuse. Okay, jadi di Betul. sini telah dijelaskan lah ya. Jadi untuk yang telah sangat berpengalaman dari pandangan industri ya, yang memang hands on, yang kita dengan pihak JAKIM yang membantu, tapi yang dengan McDonald adalah yang betul-betul hands on, yang menghadap semua masalah dan sebagainya. Jadi boleh Puan Ros ceritakan tentang proses macam mana pula daripada perspektif industri ya, proses ni pensijilan ni permohonan. Baik Prof. Kalau nak cerita betul-betul detailnya, satu hari satu malam pun tak habis. Panjang. Jadi saya ringkaskan. Kalau ikut proses permohonan kami, kami memang memohon untuk franchisee ya, sebab semua berpusat. Jadi apa-apa kalau ada opening baru dari franchisee, kami yang bertanggungjawab untuk memohon, memantau dan juga mengaudit restoran tersebut ya. Dari segi bagi pihak McDonald's kita ada 4 jenis permohonan. 3 permohonan melalui My E-Halal, satu permohonan dari segi penambahan bahan mentah, itu official letter je kepada JAKIM, minta menambah bahan ramuan lah ya. And then kalau yang 3 melalui My E-Halal tu, pertamanya permohonan baru, restoran baru dibuka, outlet baru dibuka, itu permohonan baru. Keduanya renewal, sebab CJ Halal bukan seumur hidup. untuk restoran berangkai 2 tahun. Jadi kita ada proses renewal yang perlu dibuat bila tarikh tamat tempohnya tiba. Yang ketiganya permohonan promosi. Ya, tadi saya cerita promosi kami tiap-tiap bulan. Jadi permohonan promosi juga perlu melalui My E-Halal. Permohonan promosi tu macam mana? Maknanya bila kita buat promotion, contohnya Samurai Burger, jadi 3 bulan sebelum promotion tu bermula, kami perlu buat permohonan daripada pihak JAKIM menyatakan ada penambahan menu daripada biasa di outlet lah. Maknanya sebab promosi advertisement tu sebabkan produk baru tadilah, new product development kan. Sebab kalau permohonan tu tak lepas, maknanya Finas pun tak akan lepaskan kami punya iklan di TV. Tapi kalau macam contohnya Samurai Burger memang setiap tahun dan dia cuma contohlah, saya tak berapa. Contohnya kalau macam dia keluar tahun ni, tahun lepas keluar. Jadi benda tu dah pernah buat dan raw material semua, masihkah perlu kita submit kepada permohonan ke pihak JAKIM? Kalau promosi tu every year, tiap-tiap tahun ada promosi tu, seperti Prosperity Burger, kami teruskan masukkan dalam menu permanent. Sebab terus masukkan dalam menu permanent. Ini kalau totally new product development lah. Yes, betul. Okey, jadi bila kita nak memohon, kita perlu pastikanlah dokumen ada. Kalau saya bagi contoh untuk restoran baru lah ya. Pertamanya, restoran baru dia mesti ada lesen perniagaan, ya, mesti ada FOSIM, mesti dan standard lah SSM syarikat. Ya, itu untuk submission dokumen lah. Lepas tu perlu setiap bahan ramuan perlu ada CJ Halal untuk bahan kritikal. Tapi kalau ada bahan yang tak kritikal, perlu ada dokumen tambahan seperti ingredient dan juga process flow production produk tersebut. Ya, kemudian perlukan 2 IC pekerja yang tetap Muslim lah, ya. And then apa lagi ya? Lepas tu kita submit online dulu, and then we have to submit dokumen hard copy dia pada JAKIM dalam masa 5 hari selepas kita buat submission pada JAKIM. Ya. Untuk new outlet tadi ya? Untuk new outlet tu. And then JAKIM akan keluarkan surat charge, ya, dan kita kena buat payment 14 hari selepas dapat surat charge tu, supaya JAKIM akan bagi kita jadual audit.
How soon yang audit akan sampai tu selepas kita submit? Kita tak ada tempoh masa yang tetap sebab dia bergantung kepada dokumen lengkap tak lengkap. Okey, and then dan pembayaran yang dibuat. Sebab kalau pembayaran dilakukan pada hari pertama kedua, kita akan terus masuk ke dalam jadual. Okey. Selepas itu? Selepas itu bila audit, JAKIM datang audit, sebelum JAKIM datang audit tu normally kita akan prepare lah pihak restoran untuk menghadapi audit JAKIM lah. Ya, sebab kalau ikut franchisee, halal eksekutifnya, kalau ikut restoran berangkai, halal eksekutifnya seorang saja di ibu pejabat. Jadi kami perlu train pihak restoran bagaimana nak hadapi audit JAKIM lah. Jadi kalau di headquarter tu halal eksekutif dia level eksekutif, dicadangkan kalau di outlet pula dia kita tak ada position halal dekat outlet. Okey. Cukup seorang pekerja Muslim. Pekerja Ya, saja. kalau ikut kita punya manual MPPS yang 2020, kita syaratkan seorang pekerja Muslim warga negara bekerja tetap di setiap shift. Jadi kalau kita ada lagi pun ada kalau bagi pihak McDonald's kami wajibkan 2 orang pekerja Muslim berada di bahagian operasi kitchen. Sepanjang restoran beroperasi lah. Kalau 24 jam Mesti jam ada akan replacement ada. ya. Okey, jadi kalau kita dengar tadi macam mudah saja isi borang, and then kita akan ada maklumat tu semua jelas di website apa yang perlu dihantar dan sebagainya Tapi boleh Puan Ros kongsikan apakah sebenarnya cabaran yang dalam permohonan ataupun dalam proses yang dihadapi lah dalam permohonan pensijilan ni tadi. Apa sebenarnya cabaran utama? Nak kata cabaran tu bukanlah cabaran sangat. Cuma kita nak pastikan bila selalunya yang buat delay, selalunya saya perasan lah kalau company-company lain kalau nak buat permohonan, yang buat delay ialah dokumen tidak lengkap. Dokumen tak lengkap, tapi kadang-kadang ada sebabnya kenapa dokumen tak lengkap. Misalnya kita dah submit permohonan tu mungkin bulan 12. JAKIM maaf ya, kalau ada backlog, dia akan delay sikit lah bila check. Jadi kadang-kadang ada bahan ramuan tu yang dah expired. Expired. Jadi kami bila datang dokumen tak lengkap tu, kami akan submit CJ halal yang terbaru lah untuk produk-produk yang dah expired tu. Jadi yang pentingnya dokumentasi tu kena lengkap. Jadi JAKIM pun dah ada syarat-syarat dia nak hantar dokumen macam mana. Itu yang perlu kita patuhi. Sebab saya rasa bila dokumen ni dah lengkap, sekejap je JAKIM akan approve. Kemudian jadual audit, biasalah kita kena prepare. Cuma cabarannya nak pastikan pekerja-pekerja kita ni mematuhi lah. Sebab bila sebut pasal halal, dia bukan pasal slaughtering halal, bahan ramuan halal. Pastikan sistem food safety kita bagus, sistem kebersihan kita bagus, sistem nak manage waste bagus, and then segala keperluan seperti tempat solat semua available lah. Jadi GMP semua. Jadi itulah mengambil masa. Jadi kalau semua tu dah ada, patutnya tak ada masalah besar lah bila di auditnya ni. Tapi kami banyak kekangan dekat produk dari luar negara lah. Sebab kita ada sistem pelabelan dari luar negara kan. Jadi kita kena sentiasalah berhubung dengan JAKIM untuk pastikan apa yang kami buat tu mematuhi keperluan JAKIM lah. Sebab maksudnya tadi cabaran dari segi raw material yang tadi raw material. Mungkin kalau dari pihak McDonald, supplier-suppliernya, supplier yang besar, supplier yang memang dah ada relationship yang lama dan mereka pun telah tahu keperluan McDonald kerana membeli dengan begitu bulk purchase lah. Tapi untuk peniaga-peniaga kecil di luar sana yang juga mementingkan raw material yang harga yang berpatutan, mungkin ada masalah untuk memastikan bahawa supplier tu juga mematuhi pensijilan halal mungkin limited limited macam lah. Pandangan. Tapi kalau advantage-nya pada kami sebab kami mengamalkan pembelian berpusat.
Jadi bila pembelian berbesar, kita dah nego untuk kita ada 324 outlet kan, kita dah nego volume dia macam mana. Jadi itu membantu mengurangkan harga yang ditetapkan pada kita lah. Cuma masalah kami bila produk-produk import, sebab bila produk-produk import regional supply chain dia dah negotiate dengan semua negara lain. Sebab kita contoh je French fries French fries kita beli daripada US. Jadi kita volume tu kita combine dengan negara-negara lain seluruh dunia lah. Jadi sebab tu kita dapat harga yang boleh lah. Jadi kompetitif. Kompetitif. Jadi bila datang dia punya pelabelan tu, kita nak mematuhi keperluan JAKIM tu kadang-kadang ada kekangan sikit sebab Thailand perlu packaging macam ni, labeling macam ni. China perlu labeling macam ni. Indonesia perlu labeling macam ni. Jadi bila kita nak buat pertukaran tu mengambil masa dan juga kita tak nak disebabkan request kita tu pihak pembekal terpaksa membuat production yang specially for Malaysia. Itu akan meningkatkan lagi kos. Itu antara kekangan kami. Jadi di sini boleh juga kita simpulkan bahawa kalau salah satu advantage perniagaan franchise ni terutama sekali kerana pembelian secara berpusat makanya bukan setakat kita akan menikmati kompetitif dari segi harga, tetapi juga urusan untuk halal ni tadi lebih mudah lah Jadi tadi Puan Ros telah kongsikan berkaitan dengan cabaran jadi kita semua sedia maklum lain industri, lain syarikat dengan ikut saiznya, menu yang berbeza, dengan lokasi yang berbeza Jadi mesti ada banyak cabaran dan ada macam tomahan lah yang mengatakan JAKIM amat tegas dalam pengauditan ataupun perkara-perkara yang tegas dan kadang-kadang mereka merasakan kurang memahami keadaan industri kerana industri contohnya ada kekangan dari segi nak mendapatkan 2 pekerja Muslim at all time. Jadi apa pandangan Puan Atira? Okay, seperti yang saya maklum sebelum tadi, MPPHN 2020 yang kita keluarkan, kita telah mengambil kira pandangan industri berkenaan isu tersebut dan untuk keperluan khusus dalam manual, bagi macam saya maksud tadi, jika kita bandingkan dengan MPPHN 2014, bilangan pekerja Muslim yang kita wajibkan dalam premis berangkai telah dikurangkan kepada seorang pekerja Muslim dengan mengambil kira pandangan daripada industri. Seorang itu dia adalah seorang pekerja Muslim berwarga negara, bekerja tetap dan perlu ada pada setiap shift. Tetap. Sebagai contoh, sebab baru-baru ni pun macam saya daripada seksyen pemantauan, so kita adalah juga beberapa outlet kita pergi, dia ada kekangan daripada segi pekerja tetap untuk bahagian operator semua kan. So untuk premis berangkai kita ambil kira juga manager, jika ada manager Muslim bekerja tetap, so itu untuk yang take care beberapa rangkai kira boleh satu manager tetap? Tak, itu untuk setiap premis. Untuk setiap outlet kita perlukan hanya seorang. Kita dah kurangkan daripada 2 kepada seorang. Jadinya selain daripada yang mengatakan JAKIM begitu tegas dari segi pemantauan apakah macam feedback yang diterima daripada industri selain daripada pekerja tu contohnya yang macam menjadi rungutan industri berkaitan dengan yang JAKIM mungkin dari segi audit yang mengejut dan sebagainya ke macam mana? Ke tak ada lagi dah? Sekarang ni tak ada. Cuma daripada segi tu macam tadi tu lah yang lambat. Tapi kita kena tengok juga kalau permohonan lambat ni banyak benda yang kita perlu ambil kira. Maybe dokumen tak lengkap. Macam tadi pun Puan Ros kata ada backlog. So tapi JAKIM sehabis baik kita akan cuba buat yang terbaik lah untuk persediaan halal. Untuk menangani isu-isu ataupun aduan-aduan daripada pengguna, daripada industri. Okey, tadi Puan Ros kita ada membincangkan tentang yang McDonald ni bahan mentah pun import dan dia pun makanan seperti burger dan sebagainya. Dan ada macam kata-katalah stigma di luar sana berkaitan dengan produk McDonald ni ada bahan-bahan yang terlarang. Yang kita tahu bahawa halal ni bukan setakat syariah compliance
tetapi juga selamat dari segi kualiti dan sebagainya. Jadi bagaimanakah langkah-langkah McDonald dalam memerangi atau to mitigate the risk of people telling about your product macam tu? Itu kita tak boleh kontrol semua orang. Jadi apa yang kami lakukan ialah since dah ada logo halal, kami guna logo tu sebanyak yang boleh di outlet, di semua promosi kami supaya pengguna lebih mengenali lah McDonald's tu ada logo halal JAKIM. Keduanya, kami tim grassroots kami akan sentiasa keluar membuat pencerahan atau kena educate customer lah berterusan. Sebab no matter what you say, akan ada satu group yang betul-betul akan anti McDonald's. Kita cakap apa pun kurang dengar, tapi at least kalau kita dapat convince dari 20 orang, seorang dah masuk pihak kita, should be sufficient. Lepas tu kita juga buat pencerahan melalui video. Kalau Prof perasan dekat YouTube, kami ada sekarang dah ada 5 video halal bercerita tentang produk-produk yang viral, yang keluar cakap kita ada lemak gizi lah dalam produk kita. Jadi kita sekarang dah ada 5 video halal dalam YouTube. Jadi boleh lihatlah pencerahan kami. Kemudiannya kami mendekati stakeholder. Kita dekati student, kita dekati majlis agama. Masa awal-awal tu kita memang pergi semua majlis agama. Kita jumpa mufti, kita convincekan yang produk kita halal, kita cerita bagaimana kita buat produk tu dan yelah walaupun terang-terang ada logo halal JAKIM, tapi tetap akan ada persoalan. Cuma kita kena educate customer kita sebab kadang-kadang dia assume sebab McDonald's tu worldwide, mungkin dekat England tak halal, tapi kat Malaysia halal. Jadi dia assume lah kejadian tu mungkin berlaku dekat luar negara, bukan di Malaysia, tapi dia assume worldwide. Kita pun ambil dari pembekal yang sama. Lepas tu kita banyak bekerjasama dengan JAKIM bila viral keluar. Sebab kami akan masukkan statement kami dalam FB JAKIM. Orang akan rujuk kan? Ya, rujuk dalam FB JAKIM bawah viral punya statement kan. Jadi JAKIM banyak membantu kami dari segi viral ni lah ya. And then terakhirnya kami tambahkan kesedaran halal, ilmu halal pada kaki tangan kami. Termasuk ibu pejabat daripada top management hingga ke kaki tangan restoran, hingga ke yang hantar barang pun, kita masukkan kita punya ilmu halal sikit, kesedaran sikit supaya mereka boleh menjadi duta kami. Bila ada pertanyaan daripada saudara mara, kawan-kawan, mereka boleh bercerita dengan confidentnya yang McDonald's ni halal. Ya, maknanya semua pun kena jadi ambassador untuk sama-sama memberi pencerahan kepada masyarakat tentang produk McDonald ya. Tetapi sudah pasti pensijilan halal itu amat membantu kerana kajian juga menunjukkan bahawa logo halal itu mendapat keyakinan daripada ini. Betul, Prof. Tetapi persepsi ini pun salah satu yang perlu diperbetulkan juga, dan malahan usaha-usaha McDonald tadi tu memang amat sesuai lah kan, sebab we have to change the perceptions through promosi dan educate. Ya, sebab kita tak salahkan pelanggan, kita tak salahkan consumer, sebab tapi kita teruskan educate mereka. Jadi dan kita yang pensijilan halal ni dia tidak wajib ya. It's not compulsory ya. Betul, Prof. Dan kita semua tahu bahawa di luar sana masih banyak lagi premis makanan yang tidak mendapat pensijilan halal, sama ada mereka ni ada niat untuk mendapatkan sijil halal ataupun sama sekali rasa tidak penting kan. Jadi apakah nasihat Puan Atira ya kepada pengusaha makanan, terutama sekali pengusaha makanan Muslim di luar sana yang memilih untuk tidak mahu mendapatkan pensijilan halal? Okey, kalau daripada JAKIM kami sangat menggalakkan terutamanya pemilik yang beragama Islam untuk membuat permohonan pensijilan halal. Ini kerana macam saya maklum tadi, kepentingan pensijilan halal tu dia ada added value untuk satu-satu syarikat, satu-satu produk, satu-satu menu. Dan banyak juga adalah juga yang kami lihat
industri kecil. Industri kecil, okay, bila dia ada logo halal tu, dia punya produk tu boleh pergi jauh. Maksudnya dia dah sampai ke luar negara dan dia punya kita boleh cakap dia punya kira profit dia tinggi sebab dah ke luar negara kan. So kita, dan menambahkan keyakinan jugalah untuk pengguna memilih satu produk jika ada. Tadi kalau ada logo halal, kita lebih yakin untuk pergi masuk, untuk makan, untuk beli kan. Jadi maknanya nasihatnya untuk yang tidak mahu memilih logo halal ni, untuk pensijilan halal, ialah sebenarnya mungkin mereka ada stigma-stigma yang tertentu kenapa mereka memilih untuk tidak meneruskan. Adakah kerana apabila perniagaan mereka tu contohnya kecil, ya, jadi ada banyak perubahan yang perlu dilakukan, contohnya dari segi facilities, dari segi kos, fees sepatutnya tidak menjadi masalah yang kan. selalu kami nampak stigma negatif tu lebih kepada susah nak mohon halal. Susah nak Susah nak memohon mohon ke nak maintain? Susah nak mohon. Kalau untuk pemanah yang baru, susah nak mohon. Sebab diorang rasa itulah perlu sediakan dokumen, dan mereka menganggap perlu membuat renovation besar-besaran. Yang itu semua tak perlu. Sebab kita maksudnya persediaan halal ni adalah minimum requirement. Dan kita selari dengan BKKM, Bahagian Suatan Kualiti Makanan. Boleh juga untuk mohon mesti. So dia tak perlu membuat pengubahsuaian yang besar-besaran. Dia hanya boleh cukup memastikan tempat penyediaan itu selamat, bersih dan tiada najis. Mungkin mungkin ada kes-kes good practices daripada syarikat-syarikat kecil, ya, yang telah mendapat persijinan halal dan mungkin tak memerlukan kos yang banyak. Jadi mungkin boleh dijadikan contoh, ya, untuk di luar sana untuk memberikan motivasi kepada mereka, ya. Ya, betul. Selain itu banyak juga saya tengok industri kecil ni dia pergi kepada agensi pembimbing seperti Risda, untuk membantu mereka build up lah dia punya tempat penyediaan makanan. Daripada situ pun banyak membantu untuk proses persijilan. Dan mungkin tadi untuk yang pertama kalinya apabila mereka nak memohon tadi tu, mereka kena menyediakan manpower yang khusus untuk halal kan. Jadi for syarikat-syarikat yang baru nak memula atau small and medium enterprise ni, mereka lebih fokus kepada business of the day kan. Jadi mereka rasa rugi untuk untuk ada satu pekerja ataupun unit yang khusus untuk halal. Sedangkan kalau ikutkan feedback daripada pihak industri, itu merupakan added value, dan apabila mereka mempunyai sijil halal, perniagaan mereka boleh pergi dengan lebih jauh lagi, ya. Market expansion, terutama kepada negara-negara Muslim, ya, macam Indonesia, ya, dan ke Timur Tengah dan sebagainya, Thailand, ya, untuk market-market Muslim, ya. Jadi apabila kita berkata tentang keperluan, ya, keperluan pensijilan dari segi kos dan sebagainya, dan tadi telah diceritakan tentang kepentingan mempunyai internal ataupun bahagian pematuhan yang khusus. Ya, jadi kalau Puan Ros nak kongsikan kenapa pentingnya bahagian pematuhan ni, kalau boleh cerita macam fungsi dia, dan kalau bahagian pematuhan ni tak ada, macam mana masalah yang boleh timbul dan sebagainya. Pada kami bahagian pematuhan ni penting sebab dia kita seperti besar kan. Seperti yang saya cakap tadi, pematuhan ni penting kerana sijil halal tu bukannya seumur hidup, ya. Jadi kita perlu ada proses in place, dan bila ada proses in place perlu ada pemantauan, ya. Selain daripada tu, pemantauan tu penting sebab dia akan membantu kita mengenal pasti jurang execution versus written SOP. Jadi yang ketiganya dia membantu menambah kita buat penambahbaikan daripada sistem Malaysia daripada sistem halal assurance kita yang sedia ada. Kita sentiasa perlu ada penambahbaikan sebab kena ingat tiap-tiap undang-undang yang ada kat dunia ni dia akan bertukar. Dan tiba-tiba kalau jadi macam kes yang mengejut COVID-19, banyak perubahan yang perlu kami lakukan untuk mematuhi keperluan persediaan halal. Dan dari segi bisnes pula, kita tak nak ada kekurangan bekalan
Jadi dia ada beberapa proses yang perlu kami buat dan dengan bimbingan daripada JAKIM, setengah proses tu dapat kami cepatkan untuk dapatkan contingency supplier semasa banjir. Semasa banjir juga hari itu merupakan satu keadaan yang kita tak jangka. Jadi masa tu McDonald's dia punya distribution betul-betul berada di tengah-tengah kawasan banjir. Okey. Shah Alam. Jadi pihak JAKIM banyak membantu kami dalam memastikan bekalan tetap sampai ke outlet. Ya. Jadinya dia ni sangat berkait rapat dengan risk management lah kan? Ya, We betul. never know. Jadi bila ada dedicated team ni, mereka sentiasa peka ya dengan risk Yes. dan juga can come up Yeah. with the mitigation Yes. strategy dan Yes, sebagainya. betul. Okey. Jadi tadi kita kata tentang halal, kalau macam contohnya added value bila kita venture luar negara mungkin ada peluang. Tetapi adakah pensijilan halal JAKIM itu, kalau syarikat tu dapat pensijilan halal JAKIM, bila dia pergi ke luar negara, sama ada terpakai JAKIM punya branding tu atau macam mana? Adakah logo JAKIM diiktiraf di negara lain? Cuba kongsikan dengan pendengar kita. Okey, untuk makluman, sehingga setakat ini memang logo JAKIM diiktiraf di luar negara. Okey. Okey, persefahaman JAKIM bersama kesemua 85 badan pensijilan halal luar negara di 46 buah negara bersetuju saling menerima dan mengiktiraf. Okey, walau bagaimanapun beberapa perubahan melibatkan certified body di negara berkenaan seperti pertukaran polisi negara dan sebagainya. JAKIM sentiasa berinteraksi dengan baik untuk mendapat maklumat-maklumat terkini dan memudahkan proses kedua-dua negara. Negara. Jika memang setakat ni memang Maknanya JAKIM punya logo pensijilan diterima di negara lain, dan kita maklum bahawa pensijilan negara lain juga ada yang telah diiktiraf oleh JAKIM. ya, Jadi maklumat, tapi tidak semua negara maknanya ada negara-negara yang memang mengiktiraf logo JAKIM, atau ada semua ataupun ada beberapa negara. ada beberapa yang negara Jadi dan untuk maklumat itu boleh dapatkan di website di JAKIM portal kita, ya betul. Okey. Sama juga dengan logo-logo daripada negara luar boleh kita Boleh verify dapatkan di di portal JAKIM. portal JAKIM Jadi maknanya terpakai selagi diiktiraf oleh negara tersebut lah. Ya betul tu. Jadi tadi kalau cerita produk import pula kan, pensijilan halal bagi produk import macam mana? Ada spesifik yang susah ke ataupun apa yang boleh dikongsikan untuk produk import? Kalau dia halal ke atau macam mana? Dia bergantung pada polisi syarikat lah. Mungkin kami lebih mudah sebab volume kami tinggi. Jadi memang polisi kami hanya membeli daripada pembekal yang mempunyai CJ halal dari badan luar negara yang diiktiraf oleh pihak JAKIM lah. Ya, jadi dengan volume kami, pembekal tak ada masalah lah untuk mematuhi keperluan kami lah. Okey, mungkin kita ada sebenarnya soalan yang sangat bagus daripada pendengar kita pada petang ini daripada Nik Muhammad Farid. Ada satu soalan, adakah semua franchisee perlu memohon halal, pensijilan halal, atau franchisee yang berminat saja di bawah satu brand? Contoh McDonald, ada banyak franchisee, adakah semua atau macam mana kalau ikut? Okey, merujuk kepada MPPHN 2020, kita memang mewajibkan jika franchisor atau franchisee menggunakan jenama yang sama, so semua outlet perlu memohon. Perlu atau wajib? Wajib. So sekarang telah wajib. Hendaklah memohon. Kita nak mengelakkan jika Salah faham. salah faham. And then kalau ada, sebab bila membawa satu jenama yang sama, so nanti pengguna akan dia akan confuse, dia akan assume dan dia akan membuat perbandingan jika ada isu-isu viral. So untuk penyelarasan memang kami mewajibkan semua outlet yang membawa jenama yang sama untuk memohon. So semenjak bila tu ianya diwajibkan? MPPHN 2020. Okey, jadi maknanya sekarang telah semua
Ya, Dia kita semua. diwajibkan. Okey, so McDonald pun kalau sebelum diwajibkan tu dalam di franchisee di bawah McDonald memang no question No semua question. Memang polisi kami. Semua polisi. outlet mesti ada CJ halal. Okey, jadi dengan perubahan polisi ni tak ada masalah untuk McDonald sebab McDonald memang telah pun mengamalkannya ya. Ya, betul. Tetapi terdapat juga franchisee atau yang membawa brand yang sama, ada outlet yang halal, ada outlet yang tidak dapat persijilan halal. Itu wujud ya. Selalunya tu dalam proses permohonan Dalam proses sebab permohonan. kita faham kakak sesetengah syarikat ni dia ada sebagai contoh McDonald kan dia ada dalam lebih 300 ya puan 300 lebih outlet. So kita faham peringkat syarikat akan memohon persetujuan secara berperingkat. Dia akan kemungkinan ada syarikat yang dia akan mohon mengikut zon. So dia akan proceed dengan zon utara dulu. Okay, selepas tu dia akan proceed dengan zon selatan. Okey. Tapi yang penting semua outlet kena diwajibkan untuk memohon. Semua outlet diwajibkan ya. Jadi ini mungkin soalan-soalan daripada franchisee juga ni ya. Saya tanyakan soalan daripada untuk Puan Ros daripada Nik Muhammad Farid juga. Puan Ros Okey, untuk latihan kesedaran halal tadi kalau ikut McDonald punya experience, adakah halal eksekutif akan ke semua outlet atau guna khidmat registered training provider di bawah JAKIM? Dan McDonald ada berapa orang halal eksekutif sebab ada 324 outlet. Ya. Kami mempunyai ikut requirement MPPHM lah. Sepatutnya seorang aja halal eksekutif. Tapi disebabkan jumlah restoran yang makin bertambah, kami ada 3 halal eksekutif. Termasuk saya pun boleh buat permohonan. Okey, lepas tu dari segi kelas kesedaran halal, disebabkan COVID, kami dapati dia lebih mudah untuk menyebarkan kesedaran halal sebab kami boleh buat kelas kesedaran melalui virtual. Jadi kami guna pakai juga halal training provider daripada MIHA. Sebab dia claimable. Jadi lebih mudah untuk kita ambil pakar yang boleh buat kesedaran halal. Jadi kita boleh claim. Jadi syarikat juga tak guna banyak duit untuk buat latihan kesedaran halal. Okay. Sebenarnya kalau berkaitan dengan latihan berkaitan dengan halal adakah memang mendapat sambutan berkaitan dengan apa-apa saja training berkaitan dengan halal atau macam mana ikut pihak industri di luar sana? Adakah memang kalau latihan halal tu sangat-sangat diperlukan? Dan buka saja latihan halal memang akan dapat sambutan. Ya, kalau setakat ni memang sangat mendapat sambutan sebab kita punya requirement pun mewajibkan semua pekerja menjalani latihan halal. So memang jadi yang menjalankan latihan halal di Malaysia ni siapa? Adakah tak kisah sesiapa atau ada yang diperuntukkan oleh JAKIM? kita ada kita ada open untuk orang luar register. Register mereka punya syarikat sebagai halal training provider. Halal training provider. Ya. Tapi semua dia punya modul tu memang dari sama. Daripada disediakan oleh JAKIM dan sama. Ataupun sekadar training yang mengumpulkan expert-expert atau industri dan berkongsi pengalaman itu tak menjadi masalah lah ya. Tak menjadi masalah. Okey. Jadi selain kita bercerita banyak pada petang ini adalah berkaitan dengan industri makanan kan? Jadi kalau ikutkan pengalaman JAKIM dan saya pasti di luar sana ada pendengar-pendengar yang daripada sektor yang lain juga. Selain daripada halal makanan, sektor apakah lagi yang memerlukan ataupun yang boleh memohon persijilan halal? Okey, yang terkini kita tawarkan ada 9 skim persijilan. 9 skim yang tadi kita banyak cakap berkenaan skim produk makanan dan minuman. Okey, yang kedua adalah skim kontrak penghilangan. Okey, yang ketiga adalah skim kosmetik. Okey, skim barang gunaan, skim farmaseutical, skim rumah sembelih, skim premis makanan. Okey, dan yang terakhir adalah skim peranti perubatan. Dan skim logistik. Logistik halal logistik. Halal logistik. Termasuk 9 lah. Termasuk 9. Okey, kalau selepas yang paling tinggi sudah pasti makanan, produk yang makanan. kedua tertinggi? Premis makanan. Premis makanan. Ya, produk makanan adalah dalam bentuk kilang. Okey, premis makanan adalah restoran, hotel, servis Yang ketiga kosmetik. Yang ketiga adalah
kosmetik. Kosmetik, Kosmetik, halal pharmaceutical. kosmetik, Ya. pharmaceutical. Okey. Jadi ada yang nak tahu berkaitan dengan perbezaan pensijilan halal dengan pihak JAKIM dengan pejabat agama negeri. Tadi telah dikongsikan yang contohnya di antara Central Kitchen dengan premis dahulunya satu di bawah kerajaan negeri, satu di bawah JAKIM. Tetapi sekarang kedua-duanya di bawah JAKIM. Jadi yang pertama, kenapa ada perbezaan? Yang kedua, adakah perbezaan itu dari segi permohonan masih wujud atau macam mana? Okey, dulu memang ada perbezaan sebab kita setiap negeri management tu masing-masing. Maksudnya untuk permohonan di bawah negeri. Okey. Cuma selepas Majlis Raja-Raja Kali ke 224 iaitu pada 16 Jun 2011, telah memutuskan untuk penyeragaman, iaitu yang pertama adalah daripada segi sistem MAI halal. Okey, sekarang ni memang semua negeri menggunakan satu sistem iaitu MAI halal. Okey, dan seterusnya adalah latihan. JAKIM juga menyediakan latihan kepada pegawai-pegawai yang terlibat dengan pengauditan dan permohonan pensijilan halal, bagi termasuk juga kepada pegawai-pegawai di negeri. Okey, dan standard prosedur CJ dan logo yang sama juga digunakan oleh JAKIM dan negeri. So selepas mesyuarat Majlis Raja-Raja tersebut, Bila tu? pada 16 Jun 2011. Oh, 2011. Dah lama Okey, juga. dah Sebenarnya lama. memang kita dah buat penyeragaman. So, So tiada perbezaan jika mereka kata ada segi daripada negeri dan JAKIM. Sebab kita menggunakan manual yang sama, perkeliling yang sama, prosedur yang sama, dan logo dan sijil halal pun kita yang sama. dah sama, dah Yang sama. konsisten. Dah konsisten. Kita dah tak ada cetakan melalui negeri, tak ada dah. Tapi boleh memohon kelulusan melalui kerajaan negeri. Dia sebab sekarang ni dekat negeri dah ada kepakaran masing-masing. So memang kita dah turun kuasa kepada negeri. So mana-mana permohonan dia mengikut alamat kilang ataupun alamat premis. So jika kilang ataupun premis makanan tersebut berada di Kedah, so automatik bila syarikat isi dalam sistem MAI halal dan dia submit permohonan, so permohonan tu akan terus pergi kepada negeri. Tapi kita merujuk kepada manual yang sama, prosedur sama, perkeliling yang sama. Tapi daripada awal hinggalah ke akhir memang negeri yang uruskan. Yang negeri yang uruskan. Dari segi audit, Kecuali premis berangkai dan Central Kitchen. Yang itu memang fully JAKIM yang uruskan. Sebab untuk penyelarasan. Sebab kita faham yang premis berangkai ada yang berada di utara, ada di selatan, pantai timur. Itu memang JAKIM. Central Kitchen dan premis berangkai. Kalau premis tunggal memang di bawah negeri. Maknanya negeri tu ada kuasa untuk award pensijilan halal. Ya, betul. So selain daripada kerajaan negeri, JAKIM, ada badan-badan lain lagi? Kalau ada yang kat luar sana rasa ada ada badan lain yang boleh beri ke apa tu, semua tak benar ya? Memang hanya JAKIM, MAIN dan Jain sahaja yang mengeluarkan sijil halal. Okey. Jadi kita nak kalau sebelum kita mengakhiri sesi webinar kita pada petang ini, mungkin Puan Ros boleh kongsikan apakah nasihat kepada franchisor yang belum lagi mendapat pensijilan halal tu. Apakah nasihat macam tips lah untuk permohonan mengekalkan based on experience yang dah lama dan McDonald menguruskan hal pensijilan? Mungkin pertamanya mesti ada komitmen lah daripada top management untuk melalui proses permohonan. Kerana proses permohonan mengambil masa juga kalau kita tak ada specific requirement yang diperlukan oleh pihak JAKIM. Ya. Keduanya, fahami basic requirement daripada JAKIM lah. Pastikan kita dari skim apa, sebab dan pastikan size company kita di bawah kategori mana, sebab ini akan menentukan keperluan khusus yang perlu syarikat patuh. And then ketiganya, pastikan kos yang di-charge pada franchisee tu berbaloi lah. Sebab kalau saya dapat feedback daripada rakan-rakan, ada juga franchisor yang charge
harga yang mahal pada franchisee untuk apply CJ halal. Okey. Jadi kalau pihak MACD memang kami charge harga yang sama sebagaimana JAKIM charge, iaitu RM200 per outlet untuk 2 tahun. Okey, which is Okey. very affordable. And then pastikan sumber bahan mentah kita tu halal lah. Yang kritikal tu ada CJ halal. Yang tak kritikal pastikan ada dokumen, support dokumen lah. Support dokumen. Dan ketiganya pastikan kita ada proses, at least lah minima proses food safety dengan kebersihan GMP tu ada, sebab Membantu yang membantu banyak sangat daripada bila kita di audit nantilah. Maknanya kita tak start dari zero And then yang terakhirnya, nasihat saya, jangan malu untuk call JAKIM. Jangan takut untuk call JAKIM, sebab JAKIM memang akan membantu. Sebenarnya tujuannya untuk membantu pun. Ya, betul. Jadi saya rasa satu tips yang memang amat bagus dan benda tu kadang-kadang tak tertulis di mana-mana pun tu truly based on experience McDonald Jadi dan bila kita berkata JAKIM sedia membantu tadi tu, kalau nak tahu lebih lanjut lagi berkaitan dengan pensijilan halal, pada siapakah yang perlu dihubungi lah? Siapa yang perlu dihubungi? Okey, untuk sebarang pertanyaan ataupun soalan, okey, tuan-puan boleh merujuk kepada seksyen komunikasi korporat. Okey, melalui telefon 88925000, sambungan 5188, dan email adalah pr_halal@islam.gov.my, ataupun unit industri skk@gmail.com, ataupun puan boleh terus direct kepada Puan Nur Shazrin di bawah unit unit industri. Okey, Nur Shazrin Nur Shazrin binti Nazimuddin. Okey. Jadi dan benda ni boleh dapatkan di sini dan di website pun ada Ya, saya. Kita ada dekat directory. Kalau sebagai contoh, kalau tuan-puan nak bertanya berkenaan permohonan, boleh terus direct rujuk kepada section proses. Okey. So saya kira kita sebenarnya dah cover banyak isu berkaitan dengan pensijilan halal. Jawapan yang ringkas dan padat daripada kedua-dua panel kita Jadi ini saja masa yang kita ada pada petang ini. Saya dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Siti Nur Atira daripada pihak JAKIM dan juga Puan Rosdalina daripada McDonald Malaysia. Jadi dengan itu berakhirlah webinar siri kedua 2022. Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih.